Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, harap semuanya masih bertenaga, masih segar lagi ya. Kalau baru bangun tu harap dah segar dah tu. Kalau malam sebelum nak tidur tu bolehlah dengar, takut lagi lena, lagi ngantuk, senang nak tidur kan. Okey. So hari ini kita akan sambung dengan topik seterusnya iaitu prinsip asas perakaunan Islam. Okey, kalau tengok topik ni sebenarnya kalau tengok balik lah dalam course outline dia agak bercampur dengan topik yang minggu lepas. So saya campur-campurkan sikit sebab lagi senang nak faham lah in term of dia punya pembahagian tu. Okay, jadi untuk topik ni insyaAllah simple je. Kita akan tengok apakah prinsip asas perakaunan Islam itu. Okay, so secara umumnya ada 9 prinsip perakaunan Islam yang kita tetapkan. So yang pertama adalah pengukuran dan penyukatan yang tepat, ada accuracy. Merekod tarikh, ada transaction dates. Tempoh perkiraan, ada accounting period. Penilaian aset, iaitu asset value. Ukuran kewangan, money measurement. Piawaian pengiraan, accounting standard. Hari tu kita dah bincang panjang juga kan berkenaan dengan standard. Seterusnya ada dokumen iaitu proof of transaction, ada laporan semasa, accounting report, dan juga keseimbangan kira-kira iaitu account to balance. So segala asas perakaunan dalam Islam diasaskan mengikut garis-garis panduan syariah. Okay. So kita go one by one. Okay, yang pertama, pengukuran dan penyukatan yang tepat, ada elemen accuracy tepat lah. Okay. So dengan adanya kaedah pengukuran yang tepat ini membawa kepada tegaknya keadilan, kemajuan, kebahagiaan dan kemakmuran dalam masyarakat. So contohnya dalam ayat Al-Quran, wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan, dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Maksudnya kalau kita timbang barang tu kena tepat, kena accurate, tak boleh kurang. Kalau lebih kita nak jual ke orang bagi lebih, tak apalah, itu kita kira sebagai sedekah. Cuma dalam rekod kewangan kita perlu rekod yang sesuatu yang tepat, tak boleh lebih pun tak boleh, sebab kita kena betul-betul ambil pertimbangan yang accurate. Okey, seterusnya adalah merekod tarikh, transaction dates. Okey, so tarikh hendaklah direkod bagi setiap pendapatan. Pendapatan mungkin kita boleh kata sebagai revenue, dan perbelanjaan kita expenditure lah. Okey, so kena ada lengkap dengan hari, bulan, tahun. Okey, kalau depends, biasanya hari bulan, biasanya kita ambil tarikh lah, hari bulan kan. Mungkin pada ada certain kontrak tertentu yang memerlukan masa juga direkod. Okey, so dan setiap perkiraan rekod catatan ini perlu ada dokumen dia, perlu ada surat, nota, resit, invoice ke apa ke. Dan dokumen resit ke invoice ke apa semua ni kita kena ada tanda tangan lah, supaya menunjukkan betul itu ada transaksi. Kalau kita buat online ada transaction time dia juga kan. Okey, tengok ada dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, ni ayat panjang lah, kita ambil potongan dia. Wala tasamu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajali, dan janganlah kamu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Maknanya kalau kita terlibat dalam transaksi kewangan, memberi hutang atau memberi pinjaman, atau kita berhutang dengan orang, kita kena tulis. Ni kalau ikut yang betul-betul lah. Sebab tu dalam contohnya kalau kita meminjam dengan bank. Okey, kalau kita meminjam dengan bank memang akan ditulis bila kita meminjam, tarikh, bila kita kena bayar, ada repayment schedule dia. Maknanya setiap bulan kena bayar berapa hari bulan dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah tempoh perkiraan, iaitu accounting period. Okey, so kalau kita tengok daripada Baitul Mal dulu, dia sumber dia terdiri pada kharaj, kharaj, jizyah, zakat dan sebagainya. Okey, so sumber ini dikutip setahun sekali. Kharaj ni kena baca balik lah. Kalau secara simpelnya, secara mudahnya adalah macam cukai tanah lah. Okey, so Rasulullah SAW bersabda tidak diambil zakat pada harta sehingga genap masa setahun. So ada haul dia setahun.
Okey, so bila dah setahun, setiap pembayaran hendaklah mengikut kadar yang baru. Sebagai contoh, mungkin tahun 2019 kita untung RM1,000. So adalah pembayaran zakat dia daripada nilai RM1,000. Masuk tahun 2020, kita untung RM2,000. So pengiraan zakatnya harus dikira daripada RM2,000 tu. Maknanya sama juga macam orang bekerja, mungkin katalah setiap tahun ada kenaikan gaji. So setiap tahun jugalah harus diubah suai, di-adjust kadar bayaran zakatnya. Okey. Dan kalau kita tengok amalan zakat ini seiring dengan cukai tahunan. Maknanya kalau biasa kita bayar cukai kan setiap tahun, mungkin anda belum bayarlah, tapi setiap tahun akan ada bayaran cukai. Konsep dan bayaran cukai itu juga berkadar dengan pendapatan. Maknanya kalau pendapatan kita meningkat, lebih banyaklah cukai yang perlu dibayar. Okey. Dalam konteks perakaunan sekarang, kita tengok perakaunan syarikat lah. Okey. So biasanya perakaunan syarikat dia ada laporan tempoh berkala, di mana dia ada buat laporan suku tahun, dia ada buat laporan pertengah tahun, dan akhir sekali dia akan buat laporan tahunan. Okey. In term of laporan tahunan, tak semestinya laporan itu untuk akaun itu ditutup hujung tahun. Okey. Ni nanti kita boleh bincang lagi lah, sebab biasanya kalau syarikat, kalau kita borak dengan accountant syarikat, dia akan cakap dia tengah buat closing account. Okey, closing account tu biasanya merujuk kepada closing account tahunan lah. Tapi account tahunan tu tak semestinya ditutup pada bulan 12. Dia boleh juga terjadi dia tutup account dia bulan 3 atau bulan 6. Tapi dia tempoh setahun lah. Okey. So sebagai accountant perlu mengandaikan suatu projek itu berterusan ke suatu tarikh yang ditetapkan. Maknanya kalau kita ada satu projek, katalah 3 tahun, maknanya kita perlu buat calculation itu untuk 3 tahun. Ada accounting period dia untuk 3 tahun. Okey. Seterusnya yang keempat adalah penilaian aset, iaitu asset value. Okey. So harta, iaitu aset, dikelaskan kepada barang dan juga wang, iaitu harga. Okey. Barang pula terbahagi kepada dua juga. So satu barang simpanan yang boleh menjadi aset bukan semasa atau aset tetap, dan juga barang dagangan, iaitu aset semasa. Ni dah pening lah. Okay. So dia akan ada fixed asset, current asset. Okay, tak apa, nanti kita akan go through financial statement. Mungkin kita tengoklah company ke bank ke. Tapi financial statement biasa dalam English lah. So dah mula kena biasakan lah term-term macam fixed asset, current asset, cash reserve. Okay. So, wang pula dia boleh terdiri daripada emas, perak dan wang kertas. Okay. So, dalam banking, dia boleh jadi M1. Money tak semestinya duit tunai, duit cair. Tapi M1 tu terdiri daripada duit yang very liquid asset. So, kalau ada M1, ada M2, ada M3, ada M4. M4 ada kot, kalau tak silap. Itu tak apalah, dia dah masuk subjek banking dah. Okey, tak apa. Okey, so penilaian aset ini merujuk nilai semasa. Okey. Kerana nilai suatu aset tu bergantung kepada manfaatnya. Okey. So, dalam membuat penilaian semasa ni, penting juga untuk kita ambil kira penilaian masa hadapan. Ini kita panggil sebagai future value. Ya, apa benda pula ni complicated sangat. Future value lah, current value lah. Tak apa. Itu nanti kita go through one by one nanti. Tak ada masalah. Okay. So, dalam surah Al-Baqarah ayat 16, ulaika allazina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Okay, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka memperoleh petunjuk hidayah. Okay. So, menurut Imam Tabari, keuntungan adalah bandingan nilai jualan dan nilai tukaran. Okey. Sebab apa? Peniaga akan memberi barang lain bagi menggantikan barang yang dijualnya. Okey. Dan ahli fiqh menilai barang dagangan dan simpanan berdasarkan nilai pasaran semasa pada akhir tahun. Sebab kita kena ada satu in a way macam standard lah. Kita kena ada satu standard, satu rujukan yang kita boleh pakai untuk buat satu valuation. Okey, contohnya tahun ini kita ada stok 300 almari yang tidak terjual.
Okey, pada harga apa yang kita nak letakkan almari yang tidak terjual tu? Takkan kita nak recognizekan itu sebagai satu loss. Sedangkan kita masih boleh jual almari tu pada tahun hadapan. So, kita kena letakkan satu value untuk record dalam account. Okey, so untuk nilai value almari itu, kita boleh pakai nilai pasaran semasa lah. Tapi pasaran semasa pada kita boleh buat time closing, iaitu kalau dalam konteks ini pada akhir tahun. Okey, so penilaian aset juga melibatkan kos sejarah, iaitu historical cost. Okey. Okey, record satu kos urus niaga ialah segala kejadian melibatkan kewangan direkodkan mengikut kronologi satu demi satu. Okey. Kos ialah nilai pertukaran pada ketika waktu aset diperolehi. Maknanya dalam konteks kita, katalah kita beli kereta Myvi yang bernilai 50,000 lah katakan. So, kos kita membeli Myvi adalah 50,000. Dan katalah kita beli pada 1 Januari 2020. So, ditulis pada rekod kita beli aset itu pada 1 Januari 2020. Okey. Okey, contoh lain. Okey, so nilai pertukaran satu barangan boleh ditukar secara objektif dengan fakta. Okey, ni kita tengok contoh lain . Okey, contoh harga rumah yang dibeli pada 1 Januari 2020 ialah 300,000. 5 tahun akan datang, harga rumah tersebut mengikut nilai semasa, current value, ialah 400,000. Tapi, historical record atau historical cost masih kekal sama, iaitu 300,000. Maknanya kita cakap dekat orang, kita beli rumah tu harga 300,000. Kita tak cakap dekat orang kita beli rumah tu harga 400,000. Cuma current market value rumah itu adalah 400,000. On paper, kita nampak kita untung 100,000 lah. On paper lah. Tapi of course ada cost lain lah, transaction cost lain. Kena bayar cukai itu, cukai inilah. Tapi in term of recording, dalam konteks ini kita pakai record cost pembelian adalah 300,000. Okey.